Ôi Ting, baik Mak Limi. Bagi dah. Nak ambil gambar pakai baju siap.
Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sali sadri wa yassir li amril wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Salam sir, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, selamat masih mood raya ke? Semua? Masih. Masih mood raya? Okey. Pecun pun belum habis bakar. Okey, itu Tuan Azriq kita Jadi terima kasih kepada Tuan Azriq yang ada pada hari ini, kepada semua pensyarah dan terutamanya yang penting adalah kepada semua pelajar. Right? Kami hanya menyediakan platform di mana untuk pelajar-pelajar semua join aktiviti pada hari ini. Ini consider sebagai aktiviti wajib kepada semua kerana setiap semester kita akan buat event webinar ni part of dalam syllabus. Jadi kedatangan kepada pelajar yang mengambil kursus MEC 600 adalah wajib. Okey, tiada alasan untuk tidak hadir. Yang hadir ni kita tak payah komen lah pasal you memang dah hadir kan. So yang tak hadir nanti dia bukan tahu kan, kita cakap kan. So no meaning. Jadi seperti saya maklumkan dalam kelas saya dah kata sediakanlah soalan-soalan yang very very powerful. Okey, untuk Tuan Azriq menjawab. Kalau dia nak tanya macam mana nak ceroboh data pertahanan ke, bolehlah tanya. Alright. InsyaAllah Tuan Azriq boleh bantu. Tolong bantu untuk tangkap you all lah, itu je. Bukan tolong bantu untuk ceroboh. Alright. Jadi untuk pengetahuan semua, kita berasa bertuah pagi ni kerana apa? Kerana kita ada bukan calang-calang orang. Kita ada eksekutif kanan daripada cyber security yang menjaga bahagian boleh katakan more kepada educations. Tapi Tuan Azriq akan explain lebih detail sebab saya tak nak cerita background dia, biar dia cerita sendiri. Jadi ada banyak dia boleh berkongsi dengan you all. Kalau you all nak tanya dia kahwin ke, berapa anak ke, tak payah kot. Dia akan jawab. Ada je kekosongan. Don't worry. Kalau you berminat. Alright. Okey, jadi sekarang kita dah 8.55. Kita ada lebih kurang 450 orang partisipan dalam ni. Ya Tuan Azriq. Sebelum tu insyaAllah kita buka majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillah. Okay, so sebagai housekeeping sedikit untuk program kita pagi ini, pastikan anda mutekan you all punya mic. Nanti bila Tuan Azriq tanya ada apa-apa soalan, barulah you unmute-kan. Lepas tu tolong mute-kan kembali supaya tak mengganggu program. Kita ada 400, kalau semua masuk kita ada lebih kurang 600 orang nanti. Bayangkan kalau semua orang on mic, apa jadi macam pasar karat nanti jadi cuba arrangekan sebaik yang mungkin. Alright. Kemudian kat sini antara pensyarah yang dah masuk adalah Profesor Madya, Dr. Bulan Abdullah. Kita dah ada Dr. Fauzi, I believe. Kita ada Profesor Madya, Dr. Salina Budin, Profesor Madya, Dr. Wan Mazina binti Muhammad. Alright. Dan akan ada beberapa lagi pensyarah yang akan terus berserta lah. Saya rasa Tuan Azriq, this the biggest lah untuk semester 600 ni. Biasa kita 400.5 macam tu. Ini semester yang paling besar, 600. Kalau kita buat face to face, memang kita terpaksa sewa dewan, sama ada Dewan Tuanku Chancellor
untuk buat ataupun dewan betul-betul dewan besar untuk masukkan lebih kurang 600 pelajar ni. Tapi kelebihan PKP ni ataupun MCO ataupun semasa COVID ni, kelebihan itulah kita boleh buat online dan boleh ada lebih kurang 1,000 pelajar kita boleh kumpulkan dalam satu masa. Okey, jadi untuk tidak muang masa, saya jemput kepada Tuan Jazanul Azriq untuk memulakan sesi beliau. Beliau diberi masa sehingga 10.30 pagi. Kalau nak extend pun insyaAllah boleh, tak ada masalah. Okey, jadi silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Dr. Ali, pensyarah-pensyarah yang ada serta pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Seawal pagi hari Sabtu kena dengar ceramah ni, saya rasa mencabarlah. Saya yang nak bagi ceramah pun mencabar. Ini kan pula student yang duduk kat rumah. Sepatutnya macam tengah lena lagi. Tak apalah. Okey, saya pun tak ada nak kita kata macam sesi kita secara santai je lah. So kalau misal kata student ada yang nak bertanya, mungkin bolehlah bertanya sama ada melalui ruangan chat ataupun please on your mic and then lepas tu bolehlah bertanya atau kita tunggu nanti di peringkat akhir ataupun penghabisan sebab saya takut tak habis pula slide-nya tu. So itulah dia cabaran-cabarannya juga. So slide ini akan saya kongsikan juga bersama anda semua sebagai rujukan di masa akan datang. Dan ada juga saya punya nombor telefon untuk anda communicate. Kod adalah ada yang nak bertanya ke di masa-masa yang akan datang. Okey, so seperti mana yang telah diperkenalkan, nama saya Jazanul Azriq bin Arifin, Eksekutif Kanan Jabatan Outreach dan Komunikasi Korporat Cyber Security Malaysia. Alhamdulillah 13 tahun lebih dah nak masuk 14 tahun bersama dengan Cyber Security Malaysia. InsyaAllah genap 14 tahun tu bulan 4 tahun depan. So dalam tempoh masa 14 tahun, bidang saya adalah inilah memberi ceramah kesedaran keselamatan cyber. Saya juga merupakan content developer. Saya juga adalah merupakan pensyarah Master in Cyber Security bersama dengan UKM. So bidang saya adalah social media security, ISMS audit dan juga social engineering. Dan saya juga terlibat bersama dengan tim investigation pengkhususan dalam bidang psikologi manusia bagi membantu mangsa-mangsa jenayah cyber yang berlaku di Malaysia lah. Kan nak bantu macam mana, tapi untuk kita nak mengenal pasti modus operandi, apa yang menyebabkan, kita pun buat kajian juga tentang anak-anak muda, tentang anda, adik-adik saya ni, yang apa yang you all buat dekat internet. Macam mana anda boleh terpedaya dengan DS account? Bagaimana anda boleh terpedaya dengan apa kita kata keseronokan yang anda perolehi semasa berada dalam talian. So ini yang kita tengok, kenapa mudah sangat remaja kita, kenapa mudah sangat. Tuan Azriq, minta rapatkan sikit apa tu mic tu. Pasal dia orang kata kurang jelas. Kenapa kita kata macam mudah sangat remaja-remaja terpedaya dengan perkara-perkara yang berada di internet. Kenapa terlalu mudah sangat video-video anda tersebar dengan mudah di internet. Ini antara perkara-perkara yang kita perhatikan, kita tengok dan daripada situlah kita akan tahu sebenarnya
bagaimana sesuatu insiden cyber itu dah berlaku dalam kalangan masyarakat kita lah. Tak kira bangsa apa pun, dia tetap sama. But kita bukan nak highlight perkara itu, cuma kita hari ini harapnya boleh memberikan kesedaran kepada anda semua sebagai persiapan, bukan untuk anda bersiap masa anda nak habis belajar, nak kerja ke, nak intern ke, nak apa, tetapi dalam masa sekarang inilah, jangan sampai anda mudah terpedaya. Tak dengar doktor? Jangan mudah. Saya sampai dah heret dah ke mulut dah. Macam pelik lah pula kan nak kena heret mikrofon sampai ke mulut ni. Tapi tak apalah. So jadinya itu bidang kerja saya. Cuma tak payah letak. Payah letak. Aku cakap lagi tanpa letak heret mikrofon ke mulut. Tapi saya kena menjerit Dr. Bulan. Oh tak boleh, lepas je. Okey, cuba cakap. Percubaan 1, 2. Okey. Oh dia orang kot agaknya. Tapi tak apalah. Kalau tak dengar tu tak apa. Saya boleh pegang je mic saya ni. Tak apalah Cik Azri. No worries. Kita santai-santai kan. Gantung sebelah kat telinga doktor. Wah gitu. Okey doktor, clear doktor. Okey. So jadinya di samping itu juga kami melakukan pemantauan juga terhadap aktiviti-aktiviti online anda. So jadinya seperti mana yang kita tahu, setiap di antara kita ni ada kita punya digital footprint, ada kita punya jejak-jejak digital yang kita tinggalkan. So on how we are not going to ajar bagaimana kita nak clear up all the tracking. Sebab akan ada sahaja anda punya your social activity online will be tracked through each platform yang anda join lah. So jadinya dia tidak dapat kita nak kata kita I'll joining kita berada dekat dunia cyber ni anonymously. Tak ada Anda kata kalau anda tidak boleh dijejak, anda tidak boleh dikenal pasti, maka saya mengharapkan ianya adalah satu dakwaan yang benar dan we'll see how. Macam itulah. Okay. Next. Sebelum saya berbicara dengan lebih ni lagi, sedikit sebanyak mengenai Cyber Security Malaysia. Cyber Security Malaysia merupakan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Dan mandat yang diberikan kepada kami adalah untuk memberi bantuan kepakaran teknikal kepada semua pengguna-pengguna internet di Malaysia, khususnya tidak kira siapa pun anda, apa pun anda punya ideologi, siapa pun anda, sama ada rakyat marhain ke, golongan kayangan ke, kita akan tetap layan, kita akan tetap tengok dan bantu sedaya upaya supaya anda dapat menjejak segala pesalah-pesalah ataupun pelaku-pelaku, atau juga supaya perkara ini tidak lagi berulang dan terjadi kepada orang lain. Yes, Encik Hazwan. Kenapa angkat tangan? Tak ada apa. Tak ada apa. Okey, tekan. Cute. So, di bawah program CyberSafe, kita ada program-program ceramah macam ni lah. Dan kami suka gelarkan jabatan kami adalah Jabatan Dakwah dan Tarbiyah. Kerana kami sering kali berbicara tentang best practices, do's and don't. Kita double check balik apa yang anda buat sebenarnya dekat internet itu. Adakah memang betul anda rasa anda memang betul, ataupun anda memang memanfaatkan kononnya dikatakan sebagai sebuah negara yang demokrasi, kita boleh cakap ikut apa yang kita nak, kita boleh cakap apa sahaja yang kita nak tanpa ada batasan dan kawalan. Kita sahaja yang kita nak. So saya rasa adik-adik semua, anda semua cukup aktif dalam dunia cyber, cukup aktif dengan perkembangan-perkembangan semasa, dengan kes-kes UPNM ke, dengan kes-kes banyaklah. So kita akan tengok, kita akan lihat di mana dan apakah sebenarnya yang patut dilakukan. Okay?
So selain daripada itu, Cyber Security Malaysia juga ada menawarkan perkhidmatan Cyber 999 untuk anda melaporkan sebarang insiden cyber kepada kami agar kami boleh membantu untuk menyalurkan laporan anda ke jabatan-jabatan ataupun organisasi-organisasi yang terlibat supaya ianya diambil tindakan segera. Tidaklah bermakna kalau misalnya kata anda report 6 bulan pun macam tak ada apa je lagi. Kita tak nak macam itulah. Dan sedaya upaya kita boleh membantu, kita akan cuba bantu. If let's say kita perlu bantu untuk kita dapatkan who's the culprit, then we are trying our best untuk kita dapatkanlah siapa culprit tersebut, penjenayah tersebut, dan kita akan laporkan kepada kepada pihak yang penguatkuasa undang-undang lah. Kita tidak akan melaporkan kepada anda. So sekiranya anda melaporkan kepada kami ataupun anda kontak saya sendiri sebagai kita kata macam dah kenal ni, friend-friend ke apa semua, tak ada. Sebab kita tak nak anda mengambil tindakan anda sendiri yang mana akhirnya membuatkan anda pula yang didakwa ataupun disumbat ke dalam to do lah. Okey. Anda boleh melaporkan kepada kami melalui beberapa kaedah, telefon, SMS, email, download form dan fax kepada kami. Ataupun boleh datang ke pejabat kami di Cyber Security, di Cyberjaya, dan juga anda boleh download and install Cyber 999 mobile apps ke dalam handphone canggih anda supaya anda mudah untuk anda melaporkan terus kepada kami. Tidak bermakna anda sekarang ni kita kena tahulah segala apa pun yang anda buat ni, macam anda buat screenshot, anda simpan gambar, kesemua itu boleh dijadikan sebagai bukti kepada anda punya pelaporan. So kita akan tengok dan kita akan terima dan kita akan teliti segala apa pun dokumen yang anda attach bersama kepada laporan yang dibuatlah supaya kita dapat kenal pasti apa sebenarnya yang berlaku dan bagaimana untuk kita nak mengenal pastilah penjenayah tersebut. Okey. Berdasarkan statistik, kita ada juga, anda boleh semak kalau anda ada nak buat apa kita kata assignment ke apa ke, anda boleh dapatkan statistik ini secara percuma pun. Tak jadi masalah, anda boleh refer kepada MyCert ataupun Cyber 999 mobile page untuk anda dapatkan. Dan setakat Oktober pada tahun 2021, kita telah menerima sebanyak 8922 kes yang telah dilaporkan kepada kami dan berdasarkan pelaporan tersebut anda boleh nampak detailnya. Seterusnya adalah 8922 dan fraud kalau anda nampak dekat situ sejumlah 6372, dan fraud inilah ataupun penipuan dalam talian inilah yang merupakan antara insiden cyber yang paling tinggi berlaku dalam kalangan pengguna internet di Malaysia. So anda, nasihat saya supaya jangan mudah terpedaya dan terpesona dengan segala apa pun janji-janji yang anda jumpa di internet. Anda nampak orang tu cantik, belum tentu dia cantik di dunia realiti. Anda nampak dia sadar ada 6 ketul lah dekat 6 ketul apps dia, belum tentu ianya realiti. Sebab sekarang ini dah terlalu banyak dah e-botox yang ada. Kadang-kadang kita pun nak kena tengok lah. E-botox ini bagus. Bila memang bagus lah kan, nampak ambil gambar dengan filteringnya, dengan ni nampak cantik dan sebagainya. Tapi at the end of the day, bila kita jumpa di dunia realiti, itulah yang menyebabkan kita rasa macam that's something yang kita nak kena tengok kan. So gambar, phone, penjualan apa pun, itu sebabnya ada orang berpendapat sekiranya anda nak cepat kaya,
kalau anda berniaga dalam talian, maka targetlah orang Malaysia sebab orang Malaysia ni antara masyarakat yang paling mudah ditipu. So ini yang anda kena tengoklah. Tapi apa yang saya boleh perkatakan adalah nowadays it is not the time untuk hackers ataupun cyber criminal to attack your system anymore. They are not trying to, macam kita kata, macam nak masuk ke dalam anda punya sistem sebab kita tahu dah ramai dah orang yang memang boleh berbelanja untuk menjaga keselamatan segala apa pun. Tetapi kita jangan lupa mereka tetap beringat, mereka tetap tahu bahawa manusia itu dia ada satu dia perangai dia yang kadang-kala dia leka dan dia alpa. So now it is time for them to hack you yourself, to hack manusia. Sebab apa? Dengan sikap kelemahan manusia itulah akan menjadikan mereka lebih mudah untuk memasuki bukan setakat sistem perkomputeran anda, tetapi dia akan masuk ke dalam anda punya jiwa, dalam anda punya mind setting, dalam anda punya perlakuan, dalam anda punya perbualan dan sebagainya. So ini antara perkara-perkara yang mereka nak tengok. Sehubungan dengan itu, apa yang saya boleh kongsikan dengan anda beberapa perkara dan saya harap adik-adik semua boleh ingat dan boleh tahulah benda ni. Yang pertamanya, kurangkan husnuzon, tingkatkan syak. So jangan mudah sangat nak Luqman. Okay, so jadinya kurangkan husnuzon anda, tingkatkan syak. Tak kisah bertanya. Betul ke dia ni? Betul ke dia ni cantik? Betul ke dia ni handsome? Betul ke dia ni sadar? Jangan tengok gambar je. Semua tu kadang-kadang boleh menipu. Yang kedua, jangan mudah percaya kepada sesiapa ataupun apa-apa sahaja yang anda jumpa di internet. Baik barang, baik orang, baik berita. Jangan terus-terusan nak forward, nak share, nak forward tanpa usul periksa. If you've got a message ataupun gambar ke apa ke sekalipun yang meminta bantuan dan kita kata macam sebarkanlah, cukup hanya sekadar doa, cukup anda klik share, like apa semua, semoga mudah-mudahan adik kita yang diserang penyakit jantung berlubang ini akan kembali sihat dan pulih. So kita pun bukanlah nak cakap macam mana, tetapi usaha kena ada. Tetapi tidaklah bermakna dengan hanya satu klik itu dah equivalent kepada satu doa. So ini pun kehebatan teknologi. Yang ketiga, jangan mudah percaya kepada teknologi yang ada. Kadang-kala ia membuatkan anda terus leka dan alpa terhadap apa sahaja kemungkinan yang boleh berlaku. Anda set anda punya social network, anda set anda punya social media account. Who can view your profile? Only me. Or friends only. Who can write on your wall? Only me. Anda cuba wujudkan satu keadaan supaya orang respect your discreet life. Anda cuba put a gap dalam anda punya social life anda. Tetapi adakah ianya memang betul-betul diikuti seperti mana yang anda nak? Sama juga macam kita punya WhatsApp. WhatsApp mengatakan bahawa mereka bila diperkenalkan perkhidmatan mereka yang ke-26, which is dia encrypt perbualan anda antara dua pihak ataupun dalam grup anda. How far it's true? Sejauh mana kebenaran yang mengatakan bahawa WhatsApp juga tidak boleh membaca apa yang anda sembangkan di WhatsApp? So ini yang kita nak kena tanya dan kita kena persoalkan. Sejauh mana Twitter account anda akan terus kekal diskret kat situ? Sejauh mana anda punya akaun Twitter anda akan terus kekal sebagai anda punya dark side account anda, yang anda put a smile emoji dekat anda punya face, tetapi anda tetap masih lagi terus anggap bahawa tidak akan ada orang lain yang kenal siapa anda. Tetapi anda kena ingat, dalam dunia teknologi ini, anda jangan lupa kepada kehebatan Jabatan Netizen Negara. Anda jangan lupa kepada kehebatan
askar-askar bawang rian yang ada. Mereka cukup mudah dan pantas untuk mendapatkan siapa anda. Wajah yang ditutup di sebalik gambar belakang yang anda kongsikan di social media anda. So berhati-hati jangan sampai anda terkena. Dan sekali anda terkena, anda punya aib tu akan terbongkar. Dia bukan sikit tau. Sila gaya 100% anda punya aib tu akan terbongkar di situ. So be careful. Dan yang terakhir, yang keempat, don't ever put a trust on your gadget. Ini ni nowadays dah jadi macam nyawa. Phone anda dah jadi macam anda punya teman karib anda. Anda meletakkan anda punya gambar-gambar personal. Anda meletakkan anda punya contact detail. Anda meletakkan anda punya banking information. Anda letakkan segala keuangan anda, e-wallet anda dekat situ, pembayaran parking kat situ, online banking dekat situ. Segala-galanya anda sumbat dalam gadget yang ini. Sekali anda masukkan, sejauh mana anda boleh meletakkan kepercayaan kepada gadget ini bahawa segala maklumat anda yang ada di dalam handphone, di dalam anda punya laptop, akan terus kekal berada di dalam laptop anda, phone anda tanpa pergi ke mana-mana. Pernah tak anda cek apa yang Google boleh cerita tentang diri anda? But nowadays pun, anda dah boleh tengok dah, Google keep tracking your location. And setiap ujung bulan ataupun awal bulan the next month, dia akan hantar email kepada anda menunjukkan the summary of your location yang pernah anda pergi. So this is the one yang memang kita nampak kat situ, dia keep tracking your movement. Termasuk juga kadang-kala apps yang anda install. Ada apps yang memang dia kata, oh, we would like to request access your contact. Sedangkan nak guna touch je. Tapi macam mana dia boleh nak access kita punya contact details. So ini antara perkara-perkara yang kita nak kena tengok, kita nak kena kaji. Kita jangan leka, kita jangan alpa. Okay? Sedikit figure tahun 2020, facts and figure for cyber security. Cyber attack occurs every 39 seconds. So 39 saat berlaku. There are more than 500,000 sexual predators active on the internet each day. Yang ini memang betul. Itu sebabnya kadang-kala kita nak kena tahu, wahai adik-adik sekalian, okay, tolong hati-hati. Saya yang tak mute ke ataupun ada orang lain yang tak mute? Azmir. Tidak, cuba mutekan dia. Azmir. Takut. Okay. So, saya mohon adik-adik semua tolong jangan mudah terpedaya. Terlalu banyak yang kita katakan selain daripada fraud tadi yang agak tinggi numbernya, selain daripada itu dikenali juga sebagai cyber flirting. Cyber flirting antara kejadian jenayah cyber yang kedua tertinggi di Malaysia disebabkan anda terlalu mudah dan terpedaya dengan kecantikan. Anda terlalu mudah terpedaya dengan kehandsoman. Anda terlalu mudah dan percaya apa yang anda lihat dengan mata anda di internet. So, kadang-kala tolong sangat-sangat. Saya pun tak tahulah. Kadang-kadang kita orang ni kan, yang tengok video-video you all ni, kadang-kadang tak tahu dah nak buat apa. Apa sebenarnya yang rakyat Malaysia nak. Kita nak tanya macam tu lah sebenarnya. Sampai kadang-kala macam tanpa segan silu. Tak kisahlah, video tersebar lah, tak pilah. Macam tu. Tapi tolong ingat bahawa anda akan membawa anda punya digital footprint anda ini sehinggalah anda masuk bekerja. Dan sekarang pun dah banyak dah syarikat-syarikat yang akan melihat anda lebih dahulu di dunia internet, apa yang anda buat sebelum mereka memanggil anda datang untuk interview. Sebab kita tahu semasa interview session ni, semua orang akan cuba menjadi yang terbaik di kalangan yang terbaik.
Semuanya okey, semuanya ya, semua ya. Tapi at the end of the day, dah hati-hati Haris. Kan? Jangan gaduh-gaduh, jangan kalut-kalut Tahu duduk kat rumah. Okay? So, sedikit saya rasa anda dah boleh baca yang ini dan please be aware tentang apa sahaja yang berkemungkinan akan terjadi kepada anda. So, jangan leka, jangan apa. Selain daripada itu, ini adalah type cybercrime, online scam, identity theft, botnet, cyber stalking, social engineering, flight attack, potential unwanted program, exploit kit, phishing attacks and illegal content. Ini sebahagian lah. Tapi kalau kita katakan yang terjadi dan kerap terjadi di Malaysia, identity theft, online scam memang kerap. Orang kita ni kadang-kadang dalam pada kesusahan pun at least diorang 10,000 tu ada. Ada seorang hari tu bekas guru. Dia kehilangan 90,000 dalam tempoh masa 5 jam. So ini yang kita nak kena tengok jugalah. Cyber stalking, cyber harassment, cyber flirting, phishing attack, lepas tu kita kata ada ransomware. Kesemua ini antara perkara-perkara yang kita kata macam antara kerap lah yang berlaku di Malaysia. Anda berhati-hati dan tolong beringat juga. Okey, kita masuk kepada data leakage and loss. Sekarang ini adalah zaman kita kata data big data. Terlalu banyak data yang kita provide, sama ada kita sendiri yang provide di internet ataupun orang lain on behalf. Tapi seperti mana yang anda kenali dan anda ketahui, dalam internet ni apa sahaja data yang anda nak, ianya ada, boleh dicari dan ianya mudah untuk didapati. Tetapi apa yang kita nak sembangkan dekat sini adalah kita sebagai owner of the data, anda memiliki anda punya data peribadi. UiTM ada data-data peribadi anda, data-data peribadi pensyarah. UiTM ada dia punya commitment to protect dia punya data, facilities, infrastructure daripada dicerobohi. Walaupun mungkin adalah beberapa isu sebelum ini yang tersebar, tetapi ada team yang memang akan look into it dan akan cuba protect the infra and the data sebaik yang mungkin supaya ianya tidak akan berulang. Kadang-kala berulang dan berlakunya data leakage ini adalah kekhilafan kita sebagai pengguna. Itu sebab kadang-kala kita nak kena tahu, anda kalau semasa berada di kampus, anda menggunakan infrastruktur yang berada di kampus. But nowadays, anda berada di rumah. So, anda for sure akan menggunakan your own data. Tetapi, anda tetap perlu menjaga segala apa pun yang anda pegang. Adakah berisiko jika kita membeli secara online dengan mengisikan maklumat bank kita pada website tersebut? Okey. Mohon pastikan mix anda sentiasa mic. Mix pula dah. Okey, untuk menjawab soalan, pembelian secara online, data itu adalah dikiranya selamat hanya pada ketika anda pakai website tersebutlah. Dia ada. Itu sebabnya semasa kita nak buat pembayaran ataupun pembelian secara dalam talian ini, anda perlu memastikan ada beberapa ciri-ciri tertentu. So, yang pertamanya, bila anda klik nak bayar, dia akan masuk ke laman HTTPS dan dia akan ada sama ada dia akan link kepada your online banking, dia akan link kepada PayPal dan sebagainya lah. Dan dia must be secured payment gateway. Dan kita kena tahu sebelum kita buat pembayaran itu juga apa dia punya return policy. Yang ini anda kena tahu. Yang kedua adalah anda kena tahu kalau ada proses refund,
macam mana refund itu dibuat, sama ada adakah dia akan pulangkan balik duit kita ke dalam bank ataupun dia akan convert duit kita itu sebagai coin so that the next visit anda boleh gunakan coin tersebut untuk anda membeli. Tetapi kena ingat coin dia ada dia punya expiration date. So kalau dia bagi kita duit, maka dia akan pulang balik kita duit lah. So dia tidak ada tarikh luput, tetapi coin ada tarikh luput. So ini anda kena tengok sama ada adakah itu dikirakan sebagai penipuan ataupun bagaimana. Okay. Yang seterusnya anda kena pastikan bahawa selepas anda selesai melaksanakan proses pembelian, jangan sesekali anda allow browser ataupun sistem pembayaran mereka untuk mengingat ataupun menyimpan data kad bank anda. Ini antara perkara-perkara yang perlu dibuat. Macam saya akan fill in setiap kali saya nak beli. Saya tak akan allow them untuk simpan supaya the next visit kita senang untuk kita, supaya kita dah record, cuma kita masukkan CCV number dan sebagainya. Mudah memang mudah, tetapi kadang-kala kita kena lebih berhati-hati supaya maklumat perbankan kita itu tidak disalahgunakan. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Macam baru-baru ni, saya ada 2 kad kredit yang saya nak kena tukar disebabkan ada charge yang bukan dibuat oleh saya dalam jumlah yang agak walaupun tak banyak, tetapi duit lah juga kan. Dia equivalent kepada lebih kurang dalam 500 ke 600 ringgit duit kita. Tapi Alhamdulillah pihak bank alert dan dia terus block. Tetapi dia menyusahkan kita lah pula sebabnya kita nak kena tunggu kad gantian, kita nak tengok dia punya investigation pula dan sebagainya. So, it is better for you to keep mengisi maklumat perbankan semasa pembelian dan kemudian jangan benarkan pihak sistem ataupun browser untuk memorize your card details. So, that's lebih baik lah. Okay? So, anda juga mempunyai tanggungjawab untuk anda menjaga anda punya maklumat. Anda bukanlah seorang yang kita kata dilantik secara rasmi oleh UiTM untuk mengeluarkan sebarang kenyataan. Anda bukanlah dilantik oleh rakan-rakan anda untuk menjadi jurucakap rasmi kepada mereka sekiranya ada perkara-perkara yang terlibat berkaitan tentang mereka. Anda adalah juru cakap rasmi kepada diri anda. So that is why apa pun yang berlaku, anda hanya fokus kepada diri anda. Jangan pula, oh ya memang betul hari tu saya pun ada dengar saya punya lecturer cakap kegagalan infra kita tu sebabnya maklumat student tu tersebar. Dah. So jangan sebab kita ini adalah tanggungjawab bersama kita untuk menjaga the reputation of kita punya university. Even though anda join trolling team di UiTM. Kan kita ramai kan, kita bukan trolling saja, dia adalah dia punya confession lah, UiTM confession punya team whatever kan. Kita memanglah ada je benda-benda yang tak puas hati kat you kan. Itu biasa, itu biasa. Saya dulu pun gitu juga. Tak adalah kira macam nak confession sangat. So, well, itu masa zaman-zaman kegelapan lah, sekarang dah insaf dah insyaAllah. So jadinya, even though anda tak berpuas hati dengan universiti, so tapi sebenarnya tak adalah jalan nak kata, kita kata macam jalan, kita ada sediakan laluan tertentu ataupun kita ada proses-proses tertentu. But we do need this kind of people untuk group yang akan voice out. Tapi kita harap MPP lah sebenarnya. So gunakan MPP tu. Minta dia orang bekerja. Kan kita dah puas dah voting kan. Kita tak voting kan saat lagi kena tindakan. Kita dah voting tak nak pula buat kerja. Takkan asyik nak pergi melawat luar negara je kan. So jadinya kita kena bersama-sama. Sebagai student, anda ada tanggungjawab untuk menjaga reputasi UiTM. Jangan dicalakan. Dan itu juga anda kena ingat. Segala apa pun social activity anda, walaupun anda bukan nak kata bukanlah, sekarang ni anda tak duduk kat kampus, anda duduk kat rumah, tapi anda punya social life anda terlalu hebat sampai kan kita kata macam
dia sampai mengheret sekali UiTM itu ke kancah apa yang anda buat. So this is something yang tak betul. Anda nak buat, anda buat. Tetapi jangan sampai anda mengheretlah anda punya lecturer bersama, anda heret anda punya UiTM bersama, termasuklah nantikan college mawar, college teratai semua masuk bagai. Ini kita tak nak. Kalau anda hanya melakukan sesuatu perkara, hanya melibatkan diri anda, itu by all means, terserahlah. Sebab kadang-kadang kita ni, bukannya kita nak kata macam, yelah Cik Azri, kita bukanlah nak kata, kita perfect sangat. Kita kan manusia, gitu. Bukanlah maksud konsepnya macam tu. Tetapi, you need to be careful on whatever you are doing. As long as you can make sure that it won't affect kepada your organisation, your family members, your friends, you yourself shouldn't be lah. Kita tak ada masalah lah kat situ sebab itu adalah diri awak dan orang awak sendiri. Awak yang buat keputusan. So bukannya melibatkan orang lain. So fikirkan how to avoid leakage of personal data dari third party and VPN elok ke to be safe from digital criminal. Okay. Public wifi macam kat MACD, Starbucks semua tu bahaya ke? Doktor, kalau saya jawab soalan ni kadang-kadang kita takut tak habis, tapi tak apalah. Bagus juga soalan-soalan ni supaya kita boleh tengok kembali. Okay. Untuk jawapan kepada Amirul Hakim, public wifi is not safe for you untuk anda gunakan sekiranya anda nak login ke mana-mana account. Jika anda nak melaksanakan proses pembelian ataupun anda nak buat online banking, itu lagi tak selamat. Sebab dalam setiap public wifi dia ada router, dalam router ni dia ada dia punya log. Dan kadang-kala dalam log inilah dia boleh capture anda punya username and password. Itu satu. Yang kedua, kadang-kala dari segi kita kata macam hacking tools ini dia ada satu yang dipanggil sebagai session capturing. Before this, Firefox ada. Siapa yang guna browser Firefox, dia memang ada satu tools add-on yang dipanggil session capturing, yang mana anda boleh capture any session who are active during that session dalam network yang sama. Contoh kalau macam Hakimi berada dekat Starbucks ke McDonald ke, anda activatekan session capturing ini, whoever yang pakai wifi yang sama, maksudnya di Starbucks ataupun McD, Hakimi boleh dapatkan semua apa yang ada pada skrin mereka berada pada skrin anda untuk anda tengok apa yang dibuat. Dan yang paling bahayanya adalah bila anda dah log out daripada anda punya account, so dalam session capturing ini anda masih lagi anda masih lagi aktif dan orang yang capture session tersebut boleh melakukan aktiviti sosial di social media anda tanpa anda kesan. So ini yang kita tak nak berapa banyak. Kadang-kadang macam dulu saya buat juga, saya test duduk dekat McDonald untuk 3 jam. Saya boleh dapat lebih kurang dalam 250 username and password untuk session tersebut sahaja dengan menggunakan wifi McDonald yang ditawarkan kepada pelanggan. Kan student kan suka kan buat katanya kita kata group study, tapi bila kita usah-usah tengok skrin macam bukan group study sangat. So jadinya benda-benda yang kita kena tengok jugalah. Okay, how to avoid leakage of personal data dari third party and VPN, elok ke tak? Okay, personal data ini sebenarnya mereka perolehi daripada mana? The first thing first adalah your social media. Anda punya Facebook. Saya tahu remaja sekarang dah tak guna Facebook. Untuk pengetahuan profesor-profesor, doktor-doktor yang ada, sekarang ni Facebook hanya untuk golongan orang tua je. Umur dia macam lebih kurang 45 tahun ke atas. Remaja dah tak ada dah nak duduk kat situ sebab remaja dia lebih fokus dah sekarang ni kepada TikTok, Instagram and juga Twitter. So kita sekarang ni, bukan kita lah, saya belum masuk lagi. Sekarang ni yang golongan-golongan tua lah yang akan berada dekat Facebook. Jadi diorang dah tak kisah sangat. So tempat
paling utama dan paling mudah untuk kita mendapatkan kita punya maklumat personal adalah dari anda punya social media, sebab rakyat Malaysia ini terlalu mudah dan terlalu baik hati sangat bila dia masuk dekat social media. Bayangkan macam mana kita nak tahu orang tu aktif dan sihat. Kita boleh tengok gambar WhatsApp je dia boleh tukar 5 kali sehari. So kalau dia tukar 5 kali sehari tu maknanya dia sihat dan dia happy. Kalau dah satu hari tu gambar tu tak tukar-tukar, itu kita boleh kena tanyalah dengan dia. Kau tak sihat sedikit sebanyak. So that is why benda yang kita perhatikan, itu sebabnya saya perhatikan dari segi psikologi manusia. Kita tahu walaupun orang tu nak marah macam mana kita senyap ke apa ke semua, tetapi bila kala dia boleh tukar 5 kali sehari dia punya WhatsApp gambar, jadinya benda tu dia akan menunjukkan bahawa dia sihat. So keduanya adalah anda punya permohonan aplikasi dalam talian. Kan kadang-kala kita ni mohon services macam anda subscribe YouTube, anda subscribe TikTok, anda subscribe FB, anda subscribe kepada Twitter dan sebagainya. Anda, none of you, saya boleh jamin none of you yang akan read through the terms and condition of the services. Whereby dalam terms and condition itu memang clearly stated, ada satu clause yang menyatakan by agree to these terms and condition, you are allowing them to share a few of your personal data to the third party. Sama juga dengan perkhidmatan yang kita apply, macam banking site, macam Astro, macam Unified, Telco dan sebagainya. Kalau anda go through line by line of the terms and condition of the services, memang ada satu clause yang membenarkan mereka share your information to the third party. Itu tak termasuk lagi dengan permohonan online yang anda buat sendiri dengan Google lah, dengan all the cloud services, dengan online gaming, dengan apa sahaja online apa kita kata macam online purchasing yang Shopee ke Lazada ke Zalora pula. Semua ini dalam terms and condition mereka memang ada menyatakan bahawa you are by signing ataupun agree to the terms and condition, you are allowing them to share a few of your personal data to the third party. So itu memang ada. Bagaimana nak elakkan? Kita sebenarnya kita kena tengok sama ada permohonan ataupun aplikasi ataupun services yang kita nak itu adakah ianya keperluan ataupun ianya hanya kehendak sahaja. So your call, anda punya cara. VPN selamat ke tak? Bagi tujuan untuk anda melindungi data ataupun infrastruktur IT anda, that is good enough. Tetapi ramai orang menyalahgunakan VPN, contohnya melakukan jenayah. Contohnya cuba untuk bypass certain blockage yang ada. Macam contoh, saya pergi ke Iran, saya diberikan satu VPN besar untuk saya membolehkan saya akses kepada saya punya Facebook. Sebab Iran not allowing your Facebook lah. So jadinya bagusnya kat situ kita nampak tetapi sekiranya berlaku apa-apa pun anda tidak boleh mengelak dan IP address itu tetap akan follow anda ke mana anda pergi juga. So at the end of the day, bagaimana kita boleh menangkap drug trafficking yang daripada mana-mana negara yang mereka berjual beli ataupun yang underground economic ini, mereka ada yang pakai IP daripada Malaysia untuk melaksanakan supaya apabila disiasat oleh Interpol, dia menunjukkan bahawa Malaysia lah antara tempat pelaksanaan underground economic yang terbesar. Sama juga dengan anda. VPN kalau digunakan untuk menjaga keselamatan kita punya infra, insya-Allah terbaik. Tetapi ada polisi-polisi yang kena cover up. Tidaklah kita kata macam anda guna VPN macam sekarang anda subscribe VPN tetapi anda tak ada tahu pun apa dia punya terms and condition. Apa yang agreed between you and the VPN services yang apply kepada anda. So ini yang kita kena tengok. Supaya kita tak nak kita terpedaya dengan kemudahan yang disediakan tetapi at the end of the day dia akan memakan
menyelamatkan diri kita sendiri sebab kita alpa dan leka terhadap terms and condition yang diberikan. Okey. Adakah actual VPN yang berbayar diiktiraf selamat? Sebenarnya dalam apa pun aktiviti yang kita buat, sama ada contoh anda hire ataupun anda beli iCloud punya services, anda gunakan Google Drive punya services, anda bayar, anda subscribe. Tetapi kita kena tengok dalam pada kita berbayar, kita bayar for the subscription, kita tetap kena tengok kepada apa dia kelebihan-kelebihan kalau kita subscribe. Ada tak yang dia menjanjikan bahawa perlindungan terhadap data-data kita? Ada tak dikatakan bahawa okey, data kita itu selamat? Tapi adik-adik semua, student semua, doktor-doktor yang ada, tidaklah bermakna apabila anda membayar, you can dictate them to follow whatever your needs. Kalau nak buat macam tu boleh, you kena ada satu discussion dengan the provider ni, supaya anda listed down apa yang anda perlukan dan dia akan keluarkan quotation, you agreed, you bayar, then only you boleh bind dengan legal bind, supaya dia follow apa yang you nak. Itu tak apa. Tapi kalau setakat kita subscribe, kita bayar je 200 gig punya iCloud ataupun kita bayar 2 tera punya iCloud, 200 gig punya Google Drive, itu tak bermakna anda boleh dictate. You still need to follow their terms and condition. So kitalah orang yang bertanggungjawab memilih apakah data yang perlu kita letakkan di situ dan kita simpan sebaik mungkin supaya dia tidak ada hal-hal yang berbangkit. Okay, so kita tak nak nanti ada tuduh-menduduh. At the end of the day, kita akan tetap kalah sebab apa? Kita tak baca dia punya terms and condition. Okay, next soalan adalah mana. Saya macam dah terlost dah ni. Okay, can I know that Cybersecurity Malaysia did for the alleged JPN database leak? Okay. Kadang-kala bab-bab yang kalau kita katakan kebocoran maklumat JPN ke ataupun UiTM ke, Malindo punya ni ke, kita ni melihat kepada kita akan membantu dari segi untuk membuktikan, macam contoh kita terlibat dalam isu kebocoran maklumat penumpang-penumpang Malindo. Ada juga kita bantu dalam beberapa lagi kes kebocoran maklumat untuk kita mengenal pasti daripada mana punca dan berlakunya kejadian tersebut. Dan di situlah kita ada menggunakan kepakaran-kepakaran teknikal kita untuk kita mengenal pasti supaya apa yang kita buat selepas itu adalah untuk kita membantu organisasi-organisasi ini untuk dia memperkemaskan balik infrastruktur IT dia dan dia memperkemaskan tim-tim yang sepatutnya monitoring segala infra yang ada untuk kita nak untuk kita membantu supaya ia tidak akan berulang di masa yang akan datang. Banyak yang kita bantu khususnya untuk government entity supaya mereka lebih fokus kepada bidang keselamatan maklumat ini supaya nowadays adalah time untuk kita fokus kepada ICT security, information security. It is not only kita kena fokus kepada IDS, firewall dah lagi. Dan bukan sahaja kita fokus kepada infrastruktur tetapi kita juga memfokus kepada bidang-bidang yang berkaitan sebab kita kata dalam ekosistem keselamatan maklumat ini you kena ada 3 benda. People, Process and Technology. PPT, bukan PowerPoint People, Process and Technology. So that kita akan cover secara lengkapnya ekosistem keselamatan maklumat supaya kita punya ekosistem itu terjamin, infrastruktur kita terjamin, reputasi of the organisation terjamin dan lain-lain itu akan mengikut samalah. So that's apa yang kita buat membantulah sebenarnya
organisasi perlukan. Okay, ni dah jawab. Is it possible that this cybercrime is being committed by a member of cyber of Okay, kadang-kala kita kena tengok lah. Kita bukan jadi macam so far lah dekat Malaysia kita tak ada lagi macam Die Hard 4 yang mana dia membuat satu sistem untuk government and yet dia tak puas hati, dia breach ataupun dia yang hack all the system balik sebab dia tahu. There is a possibility, tetapi so far kita ada juga tim-tim yang akan sentiasa bersiap siaga untuk berdepan dengan segala apa pun ancaman yang ada terhadap kita punya IT infrastructure. Kita dah ada tim-tim, kita dah so far dekat government punya side for your information, kita dah ada tim-tim untuk computer emergency response team. Kita dah ada tim-tim yang akan sentiasa standby untuk monitor segala IT infrastructure daripada di-attack. Mungkin ada kalau berlaku, tetapi so far kita anggap macam kita katakan dari segi kepakaran, dari segi latihan-latihan yang perlu diberikan kepada kesemua IT admin di dalam bidang kerajaan dah kita laksanakan dan insya-Allah hopefully mereka akan mengikuti apa yang telah digariskan seperti mana yang sepatutnya lah. Does VPN actually allows us to surf into the internet in incognito? Can they be tracked in any way? Yes, it can be tracked. Yes, it allow you untuk surf the internet not only incognito tetapi it's something yang anda berada pada lokasi yang berbeza, IP yang berbeza. You can choose sometimes from IP address from which country to make you and allowing you to surf the internet freely. Tak ada blockage dan sebagainya. Tetapi you must remember that all the data will be captured to the service provider. All the data akan diakses sekiranya ada terlibat dengan apa-apa acara jenayah, kelakuan jenayah boleh dirungkai dan dibuka kembali supaya pihak berkuasa ataupun pihak penguatkuasa undang-undang dapat mengenal pasti adakah memang truly the IP address are originated from the country ataupun it's from somewhere else. So dalam dunia teknologi sekarang, it can be tracked. Okay. What is the worst cybersecurity threat in Malaysia? For the time being, kalau kita kata dari segi organisation, is ransomware lah. Banyak dah. Ada beberapa kejadian ransomware tetapi dia tidaklah diberitahu dan diwar-warkan. Even ada juga banking site kita yang di-attack oleh ransomware, tetapi ianya disenyapkan, kita kata make it silent sebab to take good care of the reputation of the bank. Walaupun kita tahulah ianya perlu juga kita sebagai pengguna kita kena tahu, tetapi ada sesetengahnya dia mengambil pendekatan untuk dia terus mendiamkan diri supaya reputasi of the services itu tidak tercalar. Bagi individu anda, adik-adik semua, kalau kita katakan individu ini, antara the worst part adalah online scam lah ataupun fraud. Fraud ini saya tak tahulah nak cakap macam mana sebabnya orang kita ni terlalu mudah sangat percaya. Tolong sangat-sangat jangan looking for barang-barang yang harga terlalu murah. Tengok bila nak beli barang ni, tolong buat research. Sama juga kalau anda tak pergi beli secara online, anda pergi secara real kan, dunia reality ni, anda akan buat perbandingan harga. Pergi kedai ni, pergi kedai tu, tengok harga mana yang lebih murah dan sebagainya. Begitu juga yang perlu anda lakukan semasa anda melaksanakan proses jual beli secara online. Jangan nampak harga murah, terus beli. Kalau boleh tolong tengok. Yang pertama, tengoklah tengok satu dia pakai mall ke tak. Kan kita ada Shopee Mall, kita ada Lazada Mall dan sebagainya. Yang
adakah dia preferred seller ataupun tidak. Yang ketiga, anda kena tengok juga review daripada pembeli-pembeli. Kadang-kadang harga murah tapi dia belum jual satu barang pun. Adakah kita boleh nak percaya? So this is something yang kita kena tengok supaya kita tak tertipu. Nak beli barang, contohnya nak beli handphone yang kita kata macam second hand ke ataupun yang murah sikit. Buat kajian dulu berapa market price of the phone. Kalau you nak beli handphone ataupun iPhone dengan harga 850, ada ke tak yang itu dah berapa hand, ataupun adakah anda boleh dapat harga iPhone 11 Pro Max contohnya dengan harga 850 dengan kapasiti 256GB. So kita kena berfikir secara realistik, rasional sebelum anda tertipu. Dan satu lagi adalah antara yang the worst part ever yang so far yang saya tengok kat sini adalah cyber flirting. Saya dah naik sakit mata melihat kebocoran video-video singkat anak muda yang dipergunakan yang terpancing dengan aktiviti-aktiviti seksual. So ini antara perkara-perkara yang the worst so far dekat Malaysia, yang anda, adik-adik saya semua, tolong hati-hati dan jangan terpedaya. Jangan duk sibuk sangat tayang badan. Yang nak pergi gym badan sadar ke, tak semestinya. Ni kita tengok yang pergi gym semua nak kena update dekat social media. Padahal tak ada angkat weightlifting pun. Setakat lari dekat treadmill je. Itu pun nak update. Pergi, bukannya jogging pun, brisk walk je. Tapi dia punya update tu, dia punya peluh macam pergi rendam dekat dalam ni dekat dalam kita kata, dekat dalam swimming pool. Itu yang kadang-kadang kita tengok sekarang ni, rakyat kita, sorry to say lah, kadang-kadang banyak propa je. Kan, sebab nakkan dapat perhatian. Itu yang penting. Kita sekarang ni kita nak dapat follower, kita nak dapat like yang banyak. Tapi kadang-kadang kita ni mikir, betul ke? Kalau tengok tak adalah mengah sangat pun, kita buat-buat mengah. Antara perkara-perkara yang kita nak kena tengok juga. Kalau saya guna VPN untuk akses rancangan Netflix yang tidak boleh diakses dari Malaysia. Ni macam nak buka US punya Netflix je. Adakah internet provider boleh detect saya punya data? Kadang-kadang dari segi macam internet provider, Unify ke Digi ke Celcom, they not even think about apa yang anda lihat. Yang the most important thing adalah bagi dia adalah services supaya orang ramai subscribe. So dalam kita punya internet provider services, dia tidak akan kacau dari segi anda punya ke mana anda nak tengok. Anda subscribe Netflix untuk Malaysia je, tapi banyak benda yang kita tak boleh nak tengok. So that anda gunakan VPN untuk anda nak tengok VPN Netflix untuk US ke mana-mana yang movie-movie yang tak ada. Yang itu tak ada masalah, tetapi internet provider kita tak akan detect lah perkara-perkara tersebut kecuali kalau ada isu. Sebab itu adalah income bagi mereka. Dan itu sebabnya juga kenapa di Malaysia masih lagi terdapat laman-laman web lucah yang boleh diakses, sebabnya kadang-kala kesediaan kita untuk kita nak block dekat international gateway supaya kita tak dapat nak akses kepada semua laman lucah. Tetapi kita kena ingat setiap laman lucah itu minimum at least dia ada 10 domain yang berbeza. So itu sebabnya still lagi sampai sekarang is non-stoppable punya isu lah. Okay. Apa lagi? Banyak dah. Okey, tak apa. Kita teruskan juga lagi. Sedikit ransomware yang ini antara a very, kita kata macam sophisticated malware yang cukup hebat pada masa kini, dan dia akan menyerang setiap node ataupun komputer itu dengan pantas. Apa yang dia buat adalah data kidnapping. Dia akan log anda punya data. Tetapi kita kena tengok, untuk pengetahuan anda, dari segi ransomware ini sejarahnya dah bermula daripada tahun 2006, GP Code, dan kebiasaannya apabila melibatkan ransomware ini, dia tak lari daripada jumlah duit yang anda kena bayar kepada ransom.
kebiasaannya nowadays diorang pakai bitcoins lah, sebab dah bitcoins jumlahnya lebih stable dan lebih banyak, dan keuntungannya lebih lah. So kena berhati-hati, kena tengok yang so far yang dulu popular is WannaCry, but nowadays masih ada lagi and keep on going. Mereka menghasilkan ransomware tertentu dengan cara dan kaedah attack yang lebih kurang sama, tak lari pun. Kita kena sentiasa berhati-hati. And ransomware juga adalah sebahagian ataupun type of malware yang anda pernah, saya rasa dari segi kita kata dulu spyware, adware, botnet, trojan, worms, ini adalah antara perkara yang kita pernah dengar, dan sekarang ini adalah yang terkenal adalah ransomware, yang mana ransomware ini dia akan blackmail anda. Dia akan lock the whole data of your computer, and then lepas tu dia akan minta if you want to unlock ataupun decrypt your data, to get back your data you need to pay some amount of money. Kita ada dua type of ransomware. Kita ada crypto ransomware and kita ada local ransomware. Normally crypto ransomware adalah yang kerap diguna pakai sebab dia akan lock anda punya data sahaja. You still can use your laptop, your computer, your phones maybe, tetapi kalau local ransomware dia akan lock the whole system of the computer lah. Dan ransomware dia cukup aktif dan dia cukup pantas activate jika sekiranya dalam satu network ataupun VLAN yang sama, mereka cukup cepat dan pantas berjangkit kepada node ke node yang lain ataupun komputer kepada komputer yang lain, dan dia akan boleh lock the data immediately right after dia activated dalam sistem tersebut. So yang ini kena berhati-hati, yang mana kita sebagai organisasi ataupun anda, tak ada juga individu-individu yang diserang ransomware. So this is something yang kita perlu lihat dan jaga. Ini how its attack works. Ransomware comes inside an email attachment. Script is executed as malware gets installed on machines. All files are encrypted rapidly with variant extension. Access to computer is blocked with an alert message. To unlock and get access, pay with bitcoins. So itu dia punya modus operandi. Mana-mana pun sama, cuma jumlah bayaran itu yang berbeza. But apa yang anda perlu lakukan adalah, ini antara tips yang perlu anda lakukan untuk berdepan dengan serangan ransomware ini. Please do update your patch. OS anda update, apps anda update, sama juga dengan phone. Phone kalau ada update dari segi dia punya OS, dari segi dia punya apps, update lah. Jangan kata tunggu nanti, tak nak lah nanti dia punya space dia besar, dia makan space lagi dan sebagainya. Ini antara kita kata mindset yang tak betul, yang mana anda yang jadikan banyak kadang-kadang kita kena tengok balik lah dekat dalam kita punya laptop ataupun phones, apa yang lebih banyak, adakah apps ataupun gambar-gambar ataupun video-video yang banyak. So itu yang perlu kita reduce, dan kita perlu synckan dengan kita punya cloud services yang ada. Bukan kita beli banyak-banyak, macam contoh beli 1 terabyte, 2 terabyte punya phone dengan harga RM8,000, semua nak sumbat kat dalam. Sebabnya alasan kita dah beli banyak-banyak, takkanlah kita semua kita nak simpan kat tempat lain. Itu sebab kadang-kadang kita ni, orang kita dia apa-apa asal bergaya. Beli, janji beli iPhone 13, beli, tak apa, belilah yang kita kata yang 128. Tapi anda upgrade lah anda punya ni iCloud 2 tera. That's lebih baik. Kalau kita katalah kita nakkan janji kan semua orang pakai iPhone 13, kita pun nak pakai iPhone 13, boleh buat macam tu. Ataupun kalau tak, susah-susah beli je, tak payah pakai. Pakai handphone canggih ni with no SIM. Tak ada telco. Tak ada Celcom, tak ada Maxis, sebab
kita gunakan benda tu supaya dengan kita hook up kepada public wifi yang ada. Boleh juga. Saya pernah jumpalah rakyat Malaysia yang macam tu. Antivirus scanner, firewall, the most important thing is number 6. Anda perlu backup anda punya data. Kalau boleh, kalau anda ada buat kerja every day, please do your backup every day. End of the day, before you shut down your PC, buatlah backup. Sekurang-kurangnya, kalau ada ransomware attack, dia encrypt awak punya data, anda boleh je format, at least your backup dah ada dah. Dan kita nak depending, ini kita tak, oh ni dah lah tak ada backup tu sebabnya kita nak kena, apa kita kata, negotiate dengan ransom ni, saya lah tu. Nak negotiate dengan negotiate dengan ransom ni, nak bayar juga. So that's something yang kita nak kena protect ourselves lah. To protect your data, please do backup your data every day. Kalau ada buat changes. Tapi kalau tak ada buat changes, kalau setakat hari ni main Mobile Legend, lepas tu nak backup, tak adalah. Yang ni maksudnya data-data yang betul-betul berharga lah dalam diri kita, dekat dalam kita punya laptop ataupun kita punya phone lah. Dah pukul berapa ni? 10-3 minit baru. Okay, apa lagi soalan? Window Defender cukup ke untuk elakkan serangan ransomware? Tak cukup. Belum cukup baik. Ada banyak lagi kita kata internet security software yang lebih reliable dan mampu untuk menghalang apa-apa kejadian. Banyak kan, Kaspersky ada, Norton ada, McAfee ada. So tengok, kadang-kadang kalau kita depending on satu je, dia kadang-kadang belum cukup. Crack antivirus reliable tak? Tak. Kadang orang kita, kadang kita kena tengok lah. Kan saya nak cakap lah, walaupun kita mampu pakai handphone yang canggih, 5,000, 6,000, janji kita ada handphone canggih. Tetapi nak beli something related kepada safety, nak beli RM80 punya software yang setahun anda upgrade ataupun update license tu RM80, yang itu tak mampu kadang-kadang. Saya tak tahu kadang-kadang kenapa. Now sekarang ini adalah masa. Kalau anda rasa anda tak boleh, kita mainlah kutu. Kan sekarang ada kutu kan, main kutu kan, kumpul-kumpul duit apa semua, buat macam tu. Something kita sekarang ni lah masa untuk kita nak mempertimbangkan, nak memikirkan tentang keselamatan. Saya tahu anda tak pernah pun. Berapa ramai di kalangan anda yang ada berapa 400 lebih 600 ni, yang bangun pagi, pegang handphone, buka dia punya Twitter, buka IG, buka dia punya WhatsApp, fikir tentang keselamatan maklumat anda yang malam tadi sepanjang anda tidur, apa yang berlaku dalam phone anda. Adakah data tu keluar? So that's something yang kita kena fikirkan start from now on. Bagaimana anda nak jaga maklumat tersebut. Kita tidur, phone kita tidur tak? Anda biarkan dia on. Data always connected. Anda tak tahu apa yang backdoor ataupun yang background punya apps buat kepada anda punya data dalam phone. Unless kalau misalnya kata anda memang who really get into the technicality and memang tahu, tengok, nampak. Macam contoh, anda hantar mesej kepada kawan anda, nampak mesej gambar tu keluar daripada phone ni, menerawang pergi ke mana, sampailah ke tempat kawan anda. Kan? So kita tak tahu. But please, sekarang ini adalah zaman pelaburan. Sama macam kita melabur untuk kita punya COVID, pelindungan COVID. Anda beli anda punya RTK test, buat swab sendiri, duit juga. Untuk kesihatan kita, beli ubat, beli dan sebagainya, itu semua adalah kita punya pelaburan. Sama juga dengan kita punya gadget, maklumat kita, data kita. Itu sebabnya saya cakap dengan anda, selama mana macam contoh Facebook mula diperkenalkan dan masuk kepada kita punya ruang cyber kita bermula tahun 2008. Sehinggalah tahun 2021 kita ada lebih kurang 8 ke 9 kali rumours mengatakan bahawa Facebook akan mengenakan bayaran kepada penggunanya. But until now, kita tetap lagi pakai ke semua
semua social media platform kita cuma yang dikenakan bayaran, kan? Tetapi apakah bayaran yang anda bayar kepada mereka dengan perkhidmatan percuma ini? Sebenarnya anda membayar perkhidmatan mereka dengan data-data peribadi yang anda upload, anda share, anda komen, anda like di dalam anda punya social media. Kesemua itu adalah reflecting of yourself. Kesemua itulah adalah the real you. Walaupun di dunia realiti ini kita menjadi plastik, but sometimes dalam dunia cyber ini you tend to be the real you, ataupun ada jugalah yang berlakon jadi plastik. Itu sebahagian, but most of them adalah akan menjadi diri anda sendiri. So please jangan terlalu murah hati sangat, jangan terlalu sharing sangat. DDoS, denial of service attack. Itulah dia DDoS. Adakah DDoS masih relevan tak sekarang? Ada setengahnya yang menggunakan DDoS attack ini juga, dan ada lagi. Walaupun dia dah reduce lah, dia tak sama macam yang sebelum-sebelum ni. Itu sebab kita tengok dari segi hacking methodology ataupun dari segi saya dah keras ke? Keras pula dah. Oh, hello? Halo. Dengar. Oh, sebab Dengar, saya saya dengar. sebab saya tengok dekat saya punya tu Dengar, saya dah jadi dengar. macam Dengar sir, clear. having problems connecting. So we nowadays hacking methodology dia dah tak lagi fokus kepada DDoS, dia dah tak fokus lagi kepada nak attack system, nak go through firewall, nak go through IDS, macam mana nak clean up the tracking supaya tak boleh takkan di track dan sebagainya. The most efficient attack at the moment adalah attacking the human. Itu sebab dalam konsep keselamatan cyber, keselamatan maklumat ni, tolong adik-adik tolong ingat, there is no friend-friends relationship. Tak kesemua rahsia kita boleh kongsi dengan orang. Tak kesemua apa yang kita alami dalam hidup kita boleh kongsi dengan orang. Itu sebabnya kita kena tahu kadang-kadang kita takut dengan musuh sekali, takut dengan rakan 1000 kali. Sebab apa? Rakan dia akan tahu your dark side, your hutang, your scandal, your ex, semua berapa ramai. Dia tahu. So kalau dia petik jari nak buka your aib, makanya mereka inilah antara golongan yang perlu kita lebih hati-hati, dan bukanlah bermakna kita ni kena sentiasa berahsia menyimpan. Tak salah kalau kita bercerita, tetapi perlulah ada limitnya. Bukan awak buka semua. Macam kalau orang lelaki kita dengan member kita lelaki pakai boxer je dalam bilik tu, habis. Bukan macam tu. Ada benda kita boleh cerita, ada benda yang kita tak boleh cerita dengan orang. So apa yang orang kita buat adalah mereka menceritakan semua. Ke mana bercuti, berapa hari, staycation dekat mana, pergi dengan siapa. Oh, ada masalah dengan girlfriend, ada masalah dengan boyfriend, backup boyfriend, backup girlfriend. Oh, ni tak tahu. Untuk apa anda menyatakan sesuatu perkara macam isu yang baru-baru ni kan, you all tak nak tahu perkara yang sebenar. Yang siapa tahu? YT, JT. Yang tahu je tahu. Tapi bila dah kena tembak, bila dah kena serang dengan netizen, barulah nak menafikan, barulah nak keluarkan statement. Jangan kita jadi seperti orang yang menagih populariti dengan cara yang sedemikian. That's not good, and it's happened. Dan jadikan, saya tak ada masalah, saya ada masalah, tak ada girlfriend. Carilah Hazim, banyak je girlfriend yang still lagi single. Orang perempuan kan lagi ramai sekarang daripada lelaki. Tu sebabnya kita boleh pasang 2, 3, 4, 5, maksimum 7 so satu hari satu. Jangan lebih daripada 7.
Okay, so jadinya itulah dia antara perkara-perkara. So ada satu tadi yang saya nampak tentang digital money or cryptocurrency ni dia pun boleh collect and hack ke data kita. Boleh. Sebenarnya siapa kalau ada dalam kalangan student yang mungkin ada yang mungkin kita kata ada yang buat pelaburan cryptocurrency, bitcoins dan sebagainya, anda kena lebih berhati-hati kepada yang kita kata mining ke. Dia ada orang yang akan cuba create satu account untuk anda laburkan duit anda kepada dia dan dia akan laburkan dan anda akan dapat dia punya keuntungan. So this something yang anda kena hati-hati. Carilah trusted person yang anda boleh guna dan laburkan anda punya duit itu supaya dia lagi berkembang, dia lagi berkembang dan lagi berkembang. Sebab ada dalam kalangan orang yang cuba membantu melakukan pelaburan untuk mengembangkan duit cryptocurrency ataupun bitcoin kita ini, kadang-kala mereka menawarkan perkhidmatan tersebut bukan untuk kita tetapi adalah untuk keuntungan mereka supaya mereka boleh melabur dan mereka akan dapat lagi keuntungan berlipat kali ganda. Tapi satu yang untung dalam cryptocurrency ataupun bitcoins ini, anda boleh keep tracking ke mana perginya duit anda supaya anda tahu dan anda takkan loss. Tak macam duit kita dalam dunia yang realiti ni. Anda masuk je dalam bank, anda bayar, lepas tu duit tu dah dipindahkan pergi ke international punya transfer, dah lepas tu dia hilang. Is dark web and deep web is real? Is black market considered dark web? Okay. Dark web and deep web is real. Memang ada dan kebanyakannya kita katakan black market ini memang kebanyakannya dilaksanakan dalam deep web ataupun dark web sebab dalam deep web and dark web ini dia punya transaksi adalah untraceable. Dia tidak boleh ditrace. Itu sebabnya our government, kita sedang macam even kami pun di Cyber Security Malaysia, kita tengah mengkaji dan cuba mewujudkan dan melahirkan pakar-pakar dark web dan deep web ini untuk kita membantu especially dari segi untuk BNM lah, Bank Negara Malaysia, untuk mereka mengesan dan mengenal pasti any underground economic yang dilaksanakan dalam dark web dan deep web supaya bukan kita kata kita nak kacau, tapi pelaksanaan proses ekonomi itu biarlah secara betul dan jangan ada melibatkan unsur-unsur jenayah. Ini jual orang pun guna deep web ataupun dark web ada. Kan human trafficking ada dibuat. Jual dadah ada. Semua itu adalah mereka menganggap dengan penggunaan dark web ataupun deep web ini, dark technology ini sebenarnya sekarang yang dinampak adalah the only way on how you are going to keep safe your economy, your businesses tanpa boleh diganggu-gugat oleh government. Sebab kita nak elakkan daripada bayar tax dan sebagainya kan. Tetapi anda kena ingat sebijak mana pun, secanggih mana pun teknologi yang ada, dia akan tetap ada tools-tools yang akan dicipta, dibangunkan demi untuk mengekang dan mengawal kewujudan teknologi yang canggih-canggih. Okay? So kalau anda mengatakan bahawa, sir, saya dah boleh hack dah UiTM punya server, saya dah ubah dah markah exam saya. Tapi jangan belagak sangat, takut anda sejam kemudian anda akan ditangkap untuk anda atas kesalahan anda hack into the UiTM punya info. Itu sebabnya kita kadang-kadang nak belajar, nak jadi hackers ke, nak jadi apa pun, belajarlah sampai habis. Sebabnya kita tak nak anda hanya dapat tahu di pertengahan. So banyak lagi yang belakang-belakang yang anda perlu tahu supaya anda tidak menjadi seorang pakar yang kantoi di kemudian hari. So saya terus dulu sementara saya menerima soalan-soalan yang lain. Fake news macam biasalah. Apa yang kita tak nak kaitkan, yang kita nak kaitkan sebenarnya dalam fake news ini, yang paling kita takut adalah penyebaran fitnah. Ada beberapa perkara-perkara
aku sebelum ini yang mana dia lebih kepada fitnah kepada seseorang, you can get apa yang anda nak. Sebagai contoh, anda nak perhubungan mereka terkandas, terputus, yang suami isteri bercerai, yang mana yang bekerja kita tak suka pada lecturer tu, kita buat berita palsu sehingga kan dia digantung tugas. Kita nak budak tu, kita tak suka dia punya boyfriend dia, kita buat budak tu sampai dia dibuang daripada universiti. You can get that. That's the main objective. Tetapi anda kena ingat, dekat dunia anda lah buat macam tu, tetapi di akhirat nanti belum tahu. The main goal of this adalah untuk kita kata menimbulkan huru-hara dan kekacauan. Cuma lately yang kita nampak, kalau kita tengok ramailah dalam kalangan kita, hari ni kita dapat tahu satu berita, petang nanti government akan declare ia adalah satu palsu, besok buat officially announcement. Ada orang pun dah tak percaya. But please, kita lah, adik-adik saya yang dekat dalam ni, student-student, it is not your duty untuk menjadi orang yang pertama menyebarkan sesuatu berita. Kan? Bukanlah orang yang nak jadi orang pertama. Kita diserba tahu, yang tu tahu, ni tahu, semua kita dapat. Kita bukanlah Google bergerak, kita pun tak dilantik oleh Google untuk menjadi jurucakap dan penyebar-penyebar maklumat yang ada. You can share the information, tak pasti jangan kongsi. Betul lah tu. You can sebagai digital citizen, warga digital yang bertanggungjawab, maka anda perlu tentu sahkan segala apa pun berita yang anda terima. Bukan hanya sekadar copy paste daripada rumah sebelah, copy paste daripada rumah sebelah. It is not that. Okay, so anda ada tanggungjawab untuk menentusahkan dulu sesuatu berita dan kongsi. Atau selain daripada itu, since anda dah mengikuti program ini, anda juga ada tanggungjawab untuk membetulkan sesuatu fakta yang salah. Tak salah, macam saya ada beberapa kali tengok pada yang kita dapat satu ni kan, mohon derma adik ni yang salah, yang sakit apa semua, kita buat kajian, kita tengok dekat Google apa semua, sebenarnya gambar yang digunakan tu adalah gambar yang 5 tahun yang lepas. Sebenarnya gambar yang mereka gunakan tu, budak tu adalah seorang kanak-kanak yang memang menghadapi penyakit, tetapi dia bukan di Malaysia tetapi dia di India. Kita boleh menjadi ejen untuk membetulkan. Tak salah. Sama point itu fake. Okay, so jadinya tetapi kalau misal kata anda dah memang tahu dah dari segi saintifik punya kajian, macam khasiat, kita kata khasiat buah pisang dan buah betik dalam membantu penghadaman, then tak jadi masalah. Kalau misalnya kata anda nak murah rezeki, amalkanlah. Tapi kalau nak bab ayat Al-Quran ni pun nak kena kaji dulu. Doa-doa ni pun nak kena kaji. Tak salah kita kongsi benda-benda yang baik. It's okay, tak jadi masalah. Tetapi jangan sampai kita menjadi ejen kepada penyebaran berita palsu. Sebab anda menerima mesej, anda menerima berita, itu tidak menjadi kesalahan. Anda simpan, tak jadi kesalahan. Tetapi apabila anda klik share, anda copy and paste and post, yang ini kita kena tengok. Sebab kita takut kita juga boleh didakwa ataupun kita boleh diheret sebagai salah seorang penyebar fitnah ataupun berita palsu. So berhati-hati. Bukanlah nak kata kita ni kedekut sangat. Bukanlah bermakna kita ni macam dah tahu tapi tak nak kongsi, simpan sorang-sorang, makan sorang-sorang. Bukan macam tu. Tetapi kita kena protect juga ourselves. Kita tak nak kita terkenal dengan Google bergerak. Kita tak nak kita dikenali sebagai kalau kau nak tahu benda-benda berita gosip-gosip yang ada dekat UiTM ni, kau pergi tanya dengan dia. Dia memang tahu. Dia ni macam yelah, macam internet bergerak kan, sebab you ada bawa you punya router tu, yang kita kata router ni dia punya packet transfer dia je dah berapa dah? 800 gig kot, 800 meg katnya. So tu yang dia dapat banyak sangat data masuk, lepas tu dia digest, duduk cerita kat orang. So kita tak nak terkenal dengan cara yang sedemikian. Biarlah kita terkenal dengan seorang, mungkin sebagai seorang pelajar yang berjaya, cemerlang, ada yang
di ITM faculty ataupun untuk engineering punya society ni, anda ada melakukan satu sumbangan yang baik. That's better daripada anda terkenal sebagai orang yang menyebarkan fitnah. So how to spot the fake news? Consider the source, read beyond, check the dates. Is it a joke? Ask the expert, check your bias, supporting sources and check the author. Tapi kadang-kala orang kita tak mampu nak buat benda-benda ni semua sebab lantaklah kita share je dulu. Lepas tu kemudian nanti harap adalah orang yang nak membetulkan. That's something ideologi yang bagi saya tidak bagus. Kalau anda rasa anda tak nak, then tak perlu buat. Baca, kita persoalkan, kita tanya ataupun kita bertanya balik. Macam saya sendiri pun kadang-kadang kita tengok especially golongan mak-mak kita, mak-mak kita, ayah-ayah kita, atuk nenek yang ke kampung ni, diorang banyaklah dapat berita-berita yang sedemikian. So our duty, kita ni lah sebenarnya yang sentiasa peka terhadap keadaan semasa. Tak salah kalau kita bantu kita punya saudara mara, atuk, nenek, ayah, mak, adik-beradik kita untuk ambil tahu berita-berita yang benar, bukan berita-berita palsu yang dikongsikan oleh rakan-rakan mereka. Yang ini anda boleh check nanti currency, relevant, authority, accuracy and purpose. This is how you boleh detect lah fake news tu. Tapi dia akan ambil masa. Kadang-kadang orang kita tak ada. Itu sebabnya saya cakap it is better untuk kita just keep to ourselves instead of kita sharing to others untuk menyelamatkan keadaan. Video teleconference macam apa yang kita buat lah, dan saya rasa anda pun dah tahu dah apa dia punya apps dan apa dia punya do's and don't. Tapi sedikit kita punya etiquette yang kita boleh share: be on time, mute yourself, presentation, use your headphones, chat responsibly, dan bagi signal kalau misal kata anda nak bertanya ke apa ke dan tak jadi masalah. And then on video. Video ni kadang-kadang kita kena tengok jugalah. Kadang-kadang adalah macam tadi, weh dia ambil gambar, aku dah lah tak pakai baju. Udah. Kadang-kadang kena tengok saya yang mengajar, saya baru-baru ni buat training juga. Ada 5 classes yang saya buat kelas. Kadang-kadang kita ni kena hati-hati untuk adik-adik semua yang mana anda gunakan video teleconference ni. Sekarang ni kelas semua kuliah daripada rumah. Bersopan santunlah anda ketika anda membuka kamera. Walaupun walaupun anda punya kamera ataupun laptop itu di dalam bilik, pastikanlah bilik tu kemas. Kadang-kadang bila kita tengok, walaupun anda blurkan anda punya background tu, kadang-kadang kita boleh agak dah kat mana seluar bergantung, kat mana tuala bergantung. Ini pun benda-benda yang kita kena tengok. But then as long as anda boleh jaga perkara-perkara tersebut, shouldn't be a problem. And another one thing adalah, kalau anda berada di dalam bilik dan anda ada dedicated bathroom, bilik mandi anda, tolong jangan halakan anda punya laptop itu kepada pintu bilik mandi anda. Kadang-kadang kita pun tak tahu dan kita kena selalu check. Please, adik-adik semua, pakailah penutup webcam itu untuk mengelakkan daripada video-video yang kami tak nak tengok sebenarnya, tetapi tengok. Yelah, orang kan suka belanja sekarang kan. So jadinya tapi kadang-kadang kita ni tak suka pula dia belanja. Macam tu. Jadi jangan belanja sangatlah. Kadang kita kena tengok sama ada orang nak tengok ke kita. Macam tu Jangan risau dik, risau kita dik. Bahasa sekarang risau. So jadinya tolonglah belilah satu ni penutup webcam tu, sebab kadang-kadang webcam ni dan video conferencing ni mic pun boleh on tanpa sedar. Webcam tu pun kadang-kadang boleh on. So please tutup. Kalau rasa-rasa malas nak beli yang berapa sen tu, yang berapa ringgit tu, kan kita ada sellotape yang tu kan, yang boleh tutup terus. Biar macam tu. Tenang. Jadi orang tak akan nampak benda yang tak sepatutnya. Kadang-kadang kita ni tak nak gelap dunia dia 40 hari. So hati-hati. Baik lelaki, baik perempuan. Kami tengok dah banyak. Time rehat, lunch hour kan, lecturer
kan trainer kadang-kadang kita tak off, kita akan on je macam tu kan kalau ada orang nak bertanya, tetapi kadang-kadang tanpa sedar nampak dah video kita pula yang kena tutupkan videonya. Nasib baik kita jadi host. Sebab kita tak nak mungkin ada orang lain yang di luar kita punya ahli keluarga kita yang ternampak sesuatu itu. Dah lah session record ni, macam session kita ni record. Kan saat lagi ada orang nak tengok, boleh tak doktor saya nak tengok balik video hari tu, saya ada tertinggal miss sikit lah benda. Dah tengok ada. Tu yang nanti buat editing tu. Dah tersebar masuk kat Twitter. Risau risau kita risau. Okay. So next, okay, untuk pengetahuan adik-adik semua, student, doktor-doktor, profesor, lecturer-lecturer yang ada, Cyber Security Malaysia ada juga mengeluarkan infografik-infografik yang sebegini. It can be downloaded for free. Bukalah dekat kita punya cybersafe.my portal ataupun cybersecurity.my portal. Boleh download infografik yang kita bangunkan sepanjang tempoh PKP bermulanya Mac 2020 sehinggalah sekarang. So boleh gunakan kalau ada yang topik-topik tertentu yang boleh diguna pakai, print, tampallah dekat mana-mana, jadikanlah panduan sesama kita supaya kita boleh protect ourselves. Okay? Wi-Fi dan hotspot tadi saya dah cerita. Cuma apa yang saya minta, beringat dalam penggunaan public Wi-Fi ini, tolong jangan sesekali anda login ke mana-mana account. Yang paling tak digalakkan adalah melakukan online banking. So jadinya berhati-hati. Sekiranya anda berada dekat MACD ke, Starbucks ke, KLIA ke, TBS ke, ataupun kat mana-mana pun yang public ada Wi-Fi, hotspot, kedai mamak dan sebagainya. Kalau sekiranya terdesak anda nak buat pembayaran dan pembelian barang, kalau sekiranya anda nak login ke mana-mana account, please off dulu anda punya public Wi-Fi. Gunakanlah anda punya data, sebab data yang anda subscribe bulan-bulan dengan telco itu adalah lebih selamat berbanding public Wi-Fi yang anda join. Selepas anda dah selesai aktiviti personal anda, dah buat pembayaran, dah log out, dah clearkan history cookies and cache, anda nak connect balik kepada public Wi-Fi, boleh. Ada yang kata, Cik Azri, saya tak login pun. Saya tak pernah masukkan pun saya punya username and ID dekat social media sebab saya dah memang sentiasa always sepanjang tahun online. Sebab kita kan dah biasa kan, dah login tu pada tahun 2009 punya login sehinggalah tahun 2021 tetap kekal login, tak pernah log out pun selama mana yang kita pakai. So berhati-hatilah. Jangan terlalu kita gairah sangat. Memang nowadays adik-adik semua tak ada yang free dalam dunia. Ada yang free, udara oksigen yang kita sedut ni. Inilah yang belum dibayar lagi. Kita nak pergi tandas pun bayar 30 sen. Mandi kalu RM1.50. Yang tu bayar lagi RM1. Ada pula tandas yang eksklusif, RM2 masuknya. Tempat air pilih pun tak ada. So itu dah berbayar. Udara je lagi yang kita free. Dan kebiasaannya perkara yang free ini, anda tetap akan bayar secara indirect terhadap apa yang anda lakukan di atas penggunaan dan penawaran perkhidmatan secara percuma. Okay? So bila kita berada di 4 lokasi tadi saya dah sebutlah dan Wi-Fi risk and attack, kita ada rogue Wi-Fi network, kita ada man in the middle attack, kita ada packet sniffing, kita ada anyone can be an attacker. Sebab anda tak boleh kenal pasti siapa yang berada di sekeliling anda. Okay? So berhati-hati, alert dengan keadaan persekitaran supaya kita tak nak maklumat kita itu mudah tersebar. Kita tak nak kita punya kita punya tag number ataupun kita punya username and password itu tersebar dengan dah di luar sana. So far ada apa-apa soalan ke? Dah pukul 10.30 ni. Kita tengok sekejap dekat chat. Okay. Okay.
Contoh off phone dan saja-saja cakap macam laparnya McD, dan bila on phone keluar iklan McD, how it's work. Oh, okay. Okay, dia sebenarnya macam ni. Kadang-kala antara social network ini dia ada jalinan ataupun dia ada macam crawler lah. Mungkin kita tak bercakap, bukanlah kita nak kata kita bercakap, tetapi dari segi kita punya aktiviti-aktiviti, kita kena tengok mungkin daripada masa tertentu, daripada pukul 11 ke 12 memang kita duduk sibuk mencari makanan, kebetulan benda tu terkeluar pula. Sama lah macam seolah-olahnya kita ni macam ada terniat dekat hati ni beli vacuum, lepas tu iklan vacuum pun keluar. Kebiasaannya dalam teknologi, dalam dunia teknologi kita sekarang ini, kadang-kadang satu kita kena ingat Google dia dah activate dah dia punya voice command ataupun voice searching dia kan. So ini antara perkara-perkara yang kita kena tengok. Itu sebabnya dalam phone kita yang Android base ni, kadang-kala dia pun ada captured. Semua kat Google Services ada. Mungkin juga kadang-kala kita kata semasa kita bercakap the microphone is on and they detect, so that dia akan cari. So banyak algoritma ataupun kita kata metodologi yang digunakan oleh crawler yang ada untuk mereka mendapatkan maklumat berdasarkan kita punya social media ataupun social network activity kita. Macam begitu juga kalau kita sembang dekat WhatsApp contohnya. Buka Facebook, ada je iklan pasal McD ke pasal apa okay, and then deepfake is real and how to prevent it. Ini kadang-kala kita kata penyalahgunaan teknologi. Kepakaran itu ada tetapi digunakan kepada perkara yang salah. Sebagai education, sebagai ni memang tak salah. Dia adalah salah satu cabang daripada kita kata macam inovasi and creativity teknologi yang ada. Tetapi kitalah sebagai orang, kita sebagai pengguna, anda kena tahu sebenarnya dalam deepfake itu ada banyak perkara-perkara yang boleh kita perhatikan supaya kita sendiri tidak tertipu. Untuk nak elak orang daripada melakukan deepfake ini terhadap sesuatu macam video dan sebagainya, kita tidak boleh nak elak. Sebab ada orang memang cara dia mencari pekerjaan dan kerja dia adalah berdasarkan perkara tersebut. Cuma kitalah, anda yang ada peluang dan ada masa untuk study perkara-perkara ini, anda boleh bantu dari segi untuk menerangkan kalau misal kata video itu adalah video deepfake, maka anda boleh cerita, okay, this is the thing yang kita perhatikan dalam sesuatu deepfake untuk kita nak mengenal pasti ianya betul, original ataupun dia adalah deepfake. So that's a lot of videos yang boleh menceritakan tentang deepfake ini dekat YouTube. Banyak macam mana dia buat, macam mana dia perhatikan, dan anda diajar juga bagaimana untuk mengenali sesuatu bahan itu adalah deepfake ataupun tidak. Then please belajar dan ambil tahu. Betul ke QR code MySejahtera itu agenda Yahudi? Ayo, Freemason. Betul ke mereka boleh detect pergerakan kita ke sana sini selain dari KKMM? Kerana nak cakap okay, dia macam ni. Penggunaan MySejahtera, anda check in, anda share QR code, anda check in, anda check out, anda check in, anda check out, anda report ke mana sahaja anda guna. Janganlah kita kena buka sikit pemikiran kita adik-adik semua. Kita ni dah zaman 2021 dek. Macam tu. Mereka okey, satu, penggunaan MySejahtera ini adalah di bawah kuasa Akta 342, kalau tak silap saya, betulkan Akta penyebaran ataupun penularan penyakit-penyakit berbahaya, penyakit-penyakit berjangkit. So ia diguna pakai bagi tujuan untuk kita mengenal pasti siapakah kontak rapat, untuk kita nak mengenal pasti siapa pun join group Telegram lah ni, Telegram biasalah kadang-kadang kan banyak So ia dikuatkuasakan oleh Akta
tersebut. Kita sebagai rakyat terkandung di bawah akta bagi kerajaan untuk mengekang rantaian penularan COVID-19. Akta 342. Thank you very much. So that penggunaan itu adalah dikuatkuasakan oleh akta. Jadi dari segi kesalahan penyalahgunaan ini terlibatnya di lokasi-lokasi tersebut. Dan itu sebabnya kita galakkan anda download lah bagi orang yang macam kita. Kan anda semua handsome dan cantik kan? So bagi adik-adik yang handsome dan cantik ini, gunakanlah anda punya MySejahtera. Jangan anda tulis nama dan nombor handphone anda di buku-buku tersebut. Sebab pernah jadi isu sebelum ini, tersebarnya nombor telefon anda yang perempuan cantik-cantik ni dihubungi oleh security guard untuk mereka berkenalan, untuk mereka menjadi rakan, kenalan dan sebagainya. So, anda bagi anda ataupun rakan-rakan saudara mara yang tahu dari segi penggunaan teknologi, gunakan MySejahtera. Avoid anda tulis phone number anda di buku-buku pelawat, di ruang-ruang kertas sebab di situlah kita tak tahu bagaimana mereka menjaga kita punya maklumat peribadi. Nama anda, nombor IC dengan telefon number, direct and exactly anda letak kat situ. So, to avoid this thing happen, gunakanlah MySejahtera yang telah dikuatkuasakan oleh Akta 342 untuk mengekang penularan. So, kita kena report. Kita kena tahu. Even kalau misal kata anda kata MySejahtera tu is Freemason punya agenda Yahudi dan sebagainya. Dek, come on. Google pun sekarang dah hantar dah summary setiap bulan kepada anda ke mana location yang anda pergi dan check in. Habis yang tu macam mana? Itu lagilah memang lagi Yahudi. Tapi yang tu you all tak ada cakap pula macam mana Google boleh keep track anda melalui anda punya phone tu. Kan? MySejahtera yang nak dipersoalkan. Bukanlah marah. Kita sembang-sembang macam tu lah kan. Kadang ni lah. Kita pun boleh guna banyak juga grup-grup kan. WhatsApp, Telegram kita join. Kita jangan termakan dengan dakyah-dakyah palsu dek. Risau dek kita sekarang ni. Risau ya. Risau bila tengok anak muda sekarang. Oh, saya bukan marah, saya kecewa. Kenapa Azizi kecewa? So ini antara perkara-perkara lah. Okey, sebelum tu sebenarnya slide ni ada lagi. Nak tanya kenapa kadang cik kita ada dapat spam message macam join masuk judi online. Oh, Azim. Ini dapat dekat phone ke dekat email? Bijak betul orang yang fikir macam tu kadang phone. Okey. Phone number kita ni Hazim, biasanya iklan-iklan macam tu dia akan hantar secara random. Kita ada satu services dekat internet yang you boleh hantar text message kepada random number ataupun dia set contoh 019-229-5000 hinggalah 012-229-6000. So dia akan hantar in between nombor tersebut, hantar random. Kalau anda klik, anda baca, anda klik kepada link yang disediakan, maka anda adalah antara orang-orang yang ditarget lah sebab anda terlalu suka sangat membaca mesej yang sedemikian. So jadinya bukan nak kata agenda orang menyebarkan maklumat ataupun nombor phone anda tetapi ia memang dilakukan oleh golongan-golongan yang tak betul supaya mereka boleh target siapa yang ada in between those 1000 number yang mana klik maka dia ni lah. Tapi kebiasaannya pasal judi, pasal apa. Kalau kita suka nak judi online, maka kita akan jadi mangsa. Tapi kalau kita tak suka benda-benda macam tu, you just ignore, delete and block the numbers. Shouldn't be a problem. Okay? So, saya nak share saya punya contact number. Stop sharing sekejap. Okay.
Untuk anda yang mana kalau ada nak bertanya lagi soalan yang mungkin selepas ini, dah pukul berapa dah ni doktor? Oh, dah 10.45 dah. Ini nombor telefon saya, email saya. So, boleh WhatsApp saya, boleh call saya kalau ada nak bertanya ataupun mungkin ada soalan-soalan tadi yang mungkin saya terlepas pandang dan bolehlah diulang kepada saya punya WhatsApp. InsyaAllah nanti saya akan respon. Dan hopefully kita tidak akan terhenti di sinilah. Anda kalau ada jumpa saya kat mana-mana jangan lari, jangan takut saya tak buat apa-apa. Paling-paling tidak kalau saya ada dekat ATM machine, saya boleh dengar bunyi pin number yang anda tekan tu, bunyi dia tu kita boleh detect dan saya boleh tahulah apa nombor pin kad ATM anda. Berhati-hati. Okay? Sebab saya memang terlatih lah untuk diajar. Walaupun kalau kita dengar bunyi nombor pin dekat ATM machine tu macam sama je. Alhamdulillah saya suka dah beberapa ATM dan ada beberapa bank dah sekarang ini yang mute kan bunyi kepada keypad ATM. Itu bagus. Sebab kadang-kadang bunyi itu dia akan menunjukkan berapakah nombor pin yang anda ni dengar dari bunyi sebab akaun. Okay. So jadinya bukanlah kita kata macam nak dengarlah bunyi tu sebab akaun saya tak ada duit pun. Jangan cakap. Sekarang ni belum masuk lagi. Nanti dah masuk PTPTN. Senanglah. Okay. So saya rasa mungkin saya boleh serahkan balik kepada doktor untuk ni lah. Sorry doktor terlebih dah 15 minit. InsyaAllah Okey. masa lagi kita akan kongsikan lagi lah bersama. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak Tuan Jalana Azri daripada Cyber Security Malaysia. Terima kasih melayan kerenah soalan-soalan pelajar ni. Sometimes dia ni saja nak testing je tu. Tak apa, kita tak kisah. Dulu masa jadi cikgu pun macam tu juga. memang apa orang kata, anak murid yang cergas ni macam tu kan. Dia mesti nak test cikgu dia. Saya dulu doktor pernah masa saya mengajar dulu kat MRSM, budak tu memang purposely dia tanya soalan, dia keep bombarding dengan question sebab dia nak kita ni sebagai cikgu mengaku I'm so sorry I can't answer your question. Dia nak sampai macam tu. Sampai dia kata that moment memang momen yang memang pandai-pandai. Momen yang dia kata yang cukup dia happy sebab dia dapat stopkan cikgu daripada menjawab soalan-soalan murid. Itu mungkin kita dulu, satu masa dulu. Tapi pelajar zaman sekarang ni, dia ni silent listener. Dia lebih sanggup berdiam diri. Doktor, dia bukan setakat silent je, kadang-kadang terus lena. Kan dia buka je kamera tu, kadang-kadang dia tutup je kamera tu, tak tahu dia buat apa. Tu yang kadang-kadang kita cuba-cuba jugalah, kadang-kadang buka, pause untuk buka kamera tu, tengok tu baru tahu kantoi tengah baring. Okey. Jadi terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain. Nanti saya akan email doktor slide tadi sebab ada juga saya share tentang do's and don't especially on social media yang melibatkan Twitter, IG dan juga TikTok jugalah. And also penggunaan WhatsApp hacking. Boleh, nanti saya akan share dengan pelajar-pelajar yang lain. Okey, jadi terima kasih banyak. Jadi kepada pelajar-pelajar yang lain, you bolehlah take 2 minutes only untuk meregangkan urat-urat yang tersimpul, yang duduk lama dah kan, selama 1 jam setengah, 2 jam. Kerana sebentar lagi kita akan bersama dengan IR Aziz Taifur, sahabat saya